kita juga baik ni, tiada yang terkecuali. Hai kamu orang, apa kabar? Selamat pagi bersama dengan saya Nera di jam yang seterusnya ini. Dan hari ini di segmen Mind to Heart kita punya tetamu yang istimewa pada hari ini bersama dengan saya, Dr. Isabella Rosalini Roslan. Hi Doctor, how are you? Hi, doing good. Thank you so much for your time today. Thank you for having me. Ya, thank you so much sebab hari ini pun kan doktor sebenarnya dari Hospital Mesra Bukit Padang. Yes, correct, betul. And adalah pegawai perubatan UD 48. Ya, so hari ini adalah sebenarnya bulan ini adalah bulan Alzheimer's and Brain Awareness Month. Correct. Yes, bulan Jun. So dengan topik yang sangat menarik, Dr. Isabella akan memberi perkongsian, membincangkan tentang demensia. Yes, di mana demensia ini sebenarnya seperti mana yang doktor cakap, memang demensia sebenarnya macam kurang awareness bahkan. Betul. Doktor. Ya, tapi sebelum itu kita mau kenal dulu sama Dr. Isabella. So maybe doktor boleh bagi introduction kepada kita punya pendengar di luar sana. Doktor berapa lama sudah berkhidmat di Hospital Mesra Bukit Padang? I see. Okay. Hi everyone, saya Dr. Isabella. Nama betul panjangnya Isabella Rosalini Roslan. Boleh panggil Dr. Isabel je. Okay, berasal dari Penang tapi dah berkhidmat dekat Sabah for 7 tahun dah. 7 years. So previously tadi itu kita bercerita doktor. So dulu houseman dekat Queen, lepas tu jadi MO Psychiatry dekat Keningau, and then sekarang ni dekat Hospital Mesra Bukit Padang. Ya, dan selama 7 tahun sudah berkhidmat di sini Sabah di Hospital Mesra Bukit Padang kan mesti banyak sudah tu orang bilang experience yang sudah doktor experience di sana tu kan. Ya, jadi itu sedikit pengenalan bersama dengan Dr. Isabel ataupun Isabella, dan sekejap lagi doktor akan kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan tentang demensia dan juga kenapa kita mau berbincang dengan lebih lanjut berkenaan topik ini. Baiklah, kita rehat dulu seketika, jangan pergi mana-mana. Kopi FM, kita juga begini. Hai kemurang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera di jam yang kedua sudah. Hari ini bersama dengan saya Dr. Isabella, pegawai perubatan UD 48 dari Hospital Mesra Bukit Padang. Dan sempena, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Isabella, dan sempena bulan Alzheimer's and Brain Awareness. Jadi mungkin doktor boleh kasih kongsi sama kita punya pendengar listeners di luar sana kan, kenapa doktor memilih topik demensia? I see, yes. Okay. Biasanya kita akan dengar dementia, tapi mungkin disebabkan oleh we're on this side over and Sabah and Sarawak kan. So the awareness macam kurang sikit, kesedaran tentang dementia. Apakah itu demensia? Sebenarnya demensia adalah masalah nyanyuk lah. Okay. So selalunya kita akan dengar orang cakap, alah kalau dah tua tu nyanyuk tu biasa lah. Okay. So mereka anggap tu adalah satu proses yang normal untuk orang tu. Jikalau makin tua, then memory makin merosot. Tapi sebenarnya tidak lah. Okay. So that's why I'm trying to bring back the kesedaran supaya mereka tahu bahawa ini sebenarnya sejenis penyakit dan kita boleh tolong untuk make them better juga. Okay, so that's why saya pilih topik ini untuk hari ini lah. Ya, itulah kurang awareness kan. Jadi orang ingat dementia ini macam biasa-biasa saja. Jadi itu yang akan kita dengar perkongsian daripada Dr. Isabel. Dan mungkin doktor boleh kasih share sama kita punya pendengar di luar sana, apa sebenarnya ini maksud demensia? Okay, so mengikut demensia adalah term dari segi medical lah, tapi untuk yang kita senang faham, demensia adalah sebenarnya masalah memory, iaitu nyanyuk. Okay, so macam saya sebutkan tadi, sebenarnya demensia ataupun nyanyuk bukanlah proses penuaan yang normal. So ini dikira sebagai penyakit actually. Okay, so orang tu makin tua tak sepatutnya makin nyanyuk. Okay, so jika dia penyakit, so dia berlaku disebabkan oleh kerosakan pada sel neuron otak, neurodegeneration kita panggil. Okay, so bila sel tu makin rosak, dia menyebabkan ada deterioration, kemerosotan dari segi memory dan juga dari segi kebolehan menjalankan aktiviti seharian. So itulah dementia in general.
So ada, lupa inform juga, actually dari segi dementia ada banyak jenis. Okay, so yang dua yang paling kerap kita jumpa adalah dari segi number satu, we will call it Alzheimer's. Pernah dengar kan? yeah. So Alzheimer is quite commonly we will see. Okay, so disebabkan oleh kerosakan sel neuron otak dan yang menyebabkan saiz otak makin mengecut, that's why you ada masalah memory. Dan yang kedua paling common kita jumpa adalah dari segi vascular dementia. Vascular pula disebabkan oleh stroke yang berlaku pada otak. So stroke boleh menjadi pendarahan ataupun saluran darah yang tersumbat, dan that's why dia menyebabkan masalah nyanyuk. Dua tu paling common. Tapi ada juga yang lain-lain yang kurang common jugalah. Sebenarnya stroke pun boleh menjadi punca untuk Yes, yeah. Oh, So okay. that's why kita panggil tu vascular dementia. Vascular dementia. Jadi nanti doktor akan kongsikan lagi dengan selanjutnya apa tanda-tanda dementia ini. Okey, jadi kepada kamu orang di luar sana, jangan lupa kongsikan temu bual ini dan juga kasih share lagi sama kawan-kawan dan family-family yang lain. Baiklah, kita rehat seketika. Kubik FM. Kita juga begini. Hai gemurang, kembali lagi di sini bersama dengan saya Nera di segmen Mind to Heart, dan kita ada Dr. Isabella pada hari ini selaku pegawai perubatan UD 48 dari Hospital Mesra Bukit Padang dan sempena Alzheimer's and Brain Awareness Month. Kita punya tetamu pada hari ini iaitu Dr. Isabella akan kongsikan tentang dementia. Jadi doktor sudah kasih kongsikan apa tu maksud dementia. Mungkin doktor boleh kasih share lagi dengan selanjutnya apa tanda-tanda dementia ini. Okay, so dari segi dementia, untuk kita senang ingatkan, so I will divide it into 5 cabang simptom yang besar lah. So nombor 1 kita akan cakap pasal simptom pertama iaitu memory. So biasanya untuk pesakit yang ada masalah dementia, yang akan affected adalah dia punya short term memory jangka masa pendek. Contohnya, dia akan selalu lupa dia letak barang dekat mana, okay, ataupun mereka akan lupa pagi tadi makan apa, kemarin makan apa. Tapi yang biasanya, yang kalau jangka masa panjang punya memory, long term memory kita panggil, contohnya benda yang dah berlaku 20-30 years, 20-30 tahun pun dia boleh ingat lagi. So yang akan affected dulu adalah short term memory. Kalau dah makin teruk, long term memory juga akan affected juga. So itu simptom nombor 1 lah. Yang kedua kita cakap pasal orientation lah. So biasanya untuk pesakit yang ada masalah dementia, mereka akan senang keliru dari segi number 1, time. So tarikh, hari, masa, dia akan cepat confused. Okay, place pula dari segi bila keluar dari rumah, mungkin mereka akan ada susah nak cari direction balik ke rumah, dan dia usually go hilang, missing. Okay, dan yang ketiga adalah dari segi orang. So contohnya bila relatif atau saudara yang dah lama tak datang rumah kan, tiba-tiba datang, mungkin mereka dah tak ingat dah orang tu siapa. So that one is the second symptom lah. Yang ketiga adalah dari segi pertuturan. So untuk orang yang ada masalah dementia, kadang-kadang mereka akan ada masalah untuk susah nak cari perkataan. So contohnya, if you're talking to a person dengan dementia kan, halfway dekat sentence tu tiba-tiba dia terstop kejap. Terlupa nak guna perkataan apa, susah nak ingat, tadi saya cakap tentang apa ya. So mungkin mereka akan stop dekat sana dan terus forget. Selain dari itu juga mereka akan ada masalah untuk menamakan objek. Contohnya kan, kalau nampak kerusi, perkataan kerusi tu susah nak keluar. Tu apa? Macam tu. So dari segi pertuturan, you akan nampak dia akan affected lah. Okay. Nombor 4 adalah dari segi aktiviti harian, daily activity. So contohnya, jika orang tu boleh drive punya kan, tiba-tiba dalam jalan yang diorang selalu guna pun, tiba-tiba dia akan rasa nak ambil direction mana, hilang. Ataupun kalau mama-mama yang dekat rumah yang selalu masak kan, lupa tutup api, lupa tutup tap air. Benda macam tu. Okay, so when it gets a bit more serious, you akan nampak dari segi dia punya penjagaan diri pun akan affected juga. Contohnya dari segi dia punya tak lupa mandi, ataupun pakaian dah kurang kemas. Kadang-kadang bila buang air tak flush, tak bersihkan diri dengan betul. Yang tu bila dah makin serious, you akan nampak dari segi itu. So saya akan ceritakan juga tentang komplikasi untuk dementia. So dementia kadang-kadang dia akan datang dengan perubahan dari segi tingkah laku dan personality orang tu. So contohnya, jika orang tu yang sebelum tu seorang yang sangat chill je, happy go lucky, so bila ada dementia, kadang-kadang mereka akan senang sikit rasa sensitif. Okay, kadang-kadang boleh agresif, senang marah sikit. Okay, so mereka lebih senang untuk dapat masalah kemurungan, kerunsingan. Okay, so ada setengah patient juga yang ada dementia yang boleh datang dengan
gangguan. Gangguan maksud saya gangguan halusinasi ya. Dengar suara, nampak benda yang tak wujud ataupun ada delusi. Delusi itu kepercayaan yang tak betul lah. Contoh dia rasa orang ada niat jahat, orang curi benda dia bila dia lupa dia letak mana. So itu semua delusi, dan hallucination delusion tu, gangguan tu boleh datang dengan demensia juga. Oh, boleh. Yeah, so you akan nampak personality orang tu dah bertukar dari sebelum tu. So those are the symptoms yang kita boleh lihat dalam pesakit yang ada demensia. Yeah. Siapa yang berisiko untuk dapat ni demensia ni, doktor? Okay, so kalau kita cakap in general kan, dalam serata dunia ni dia punya kekerapan, prevalence kita panggil lah, lebih kurang 2% sampai 20%. Okay, tapi dalam kalangan golongan emas dekat Malaysia, okay, dia punya prevalence is around 8%, 8%. Okay, so biasanya you akan nampak simptom tu keluar dalam umur lingkungan 50-an, tapi lebih daripada umur 65 tahun, setiap 5 tahun risiko tu akan berganda. So that's why the age plays a factor juga. Selain dari itu, siapakah yang selalu berisiko? Nombor satu ialah mereka yang ada masalah darah tinggi, kencing manis dan also kolesterol tinggi. Sebab tu, tiga tu adalah penyumbang ke arah stroke. So tadi kita ada cakapkan sebab stroke boleh menyebabkan masalah memory. So itu nombor satu. Selain dari itu, yang untuk family yang ada masalah demensia, keturunan ada, genetik ada, boleh meninggikan risiko jugalah. Okay, then selain dari itu, orang yang ada masalah Down syndrome, okay, dan juga orang yang tahap pelajaran dia lebih rendah, senang sikit untuk mendapat demensia. Dan tadi awal-awal tu doktor dah mention pasal orang ingat semakin tua ni, oh biasalah tu dia sudah nyanyuk apa semua kan. Tapi sebenarnya memang dia mungkin ada ciri-ciri tanda-tanda demensia Correct, kan? betul. So that's why yang pentingnya saya datang hari ini untuk bring this topic up is supaya kita ada kesedaran tu untuk datang jumpa doktor. Kita boleh tolong. Macam tu. Ya, betul itu. Jadi sekejap lagi kan doktor akan kongsikan dengan selanjutnya adakah demensia ni boleh dirawat, dan semestinya mesti kamu orang pun mau tahu juga kan mana mau pergi, apa yang kita perlu buat. Kita akan kembali sekejap lagi di Kopi Kopi FM. Kita layan dulu lagu seterusnya di Kopi Kopi FM. Kita juga begini. Hai kamu orang, masih lagi di sini bersama dengan kami di segmen Mind to Heart. Kita ada Dr. Isabella di sini, dan terima kasih sekali lagi, thank you so much dokter untuk luangkan masa bersama dengan kami pada hari ini untuk membincangkan tentang topik demensia, di mana bulan ini adalah sebenarnya Alzheimer's and Brain Awareness Month. Jadi tadi dokter sudah kasih kongsikan apa tanda-tanda demensia, siapa yang berisiko untuk mendapat demensia, dan ramai mungkin yang masih lagi sebenarnya kurang orang bilang pengetahuan kan pasal topik ini, yaitu demensia. Dan hari ini Dr. Isabel akan memberi penerangan, perkongsian yang lebih lanjut kepada kita semua. Jadi doktor, adakah ini demensia ni kan boleh dirawat? Mungkin doktor boleh kasih share sama kita semua. Okay, sebelum kita masuk ke rawatan, first things first lah. Yang paling penting adalah kesedaran dulu. Okay? Kesedaran bahawa jika seorang tu ada masalah memory kan, untuk bawa untuk jumpa doktor dulu. Tu the first step, most importantly. Okay, so kita akan selalu galakkan kalau boleh bawa jumpa doktor ke mana-mana klinik kesihatan paling dekat. Okay, so biasanya klinik kesihatan akan buat saringan dulu. So jikalau memenuhi kriteria, mereka akan selanjutnya merujuk kepada pakar psikiatri bahagian kita ataupun bahagian neurology. Okay, so dua department tu adalah yang mainly in charge of dementia. Okay, so dari sana bila dah sampai bahagian kami, kita akan buat siasatan selanjutnya lah. Kita akan buat ujian kognitif. Okay, untuk test memory, okay, test functioning tu semua. Selain dari itu, kita akan cek darah dulu untuk pastikan sama ada benda lain yang menyebabkan seseorang tu nyanyuk ke tidak. Okay, dan kita akan buat scan otak juga, sebab yang penting adalah kita nak tahu jenis demensia yang apakah orang tu ada. Okay, dan kita nak tahu berapa serius tahap dia, sebab yang itu akan determine apa treatment yang akan membantu pesakit tersebut. Okay, so then only we go into rawatan. Okay, so for now dari segi demensia, ubat yang kita ada sekarang ni boleh melambatkan proses demensia daripada menjadi semakin teruk.
Okay, it will not reverse balik atau memulangkan balik memory yang telah hilang, tidak. Tapi sekurang-kurangnya, sebab sebagaimana yang kita tahu, demensia dengan masa dia akan jadi makin teruk. Ya. Itu progression dia punya penyakit. Okay, so function ubat yang kita boleh bagi untuk melambatkan proses tu. Itu nombor satu. Okay, so yang nombor dua ialah rawatan yang kita boleh bagi jikalau orang yang ada demensia, kadang-kadang dia akan datang dengan masalah kemurungan, kerunsingan, anxiety dan depression kan. Ya. So kita ada ubat untuk yang tu, untuk membantu mood mereka. Dan selain dari itu, jikalau demensia yang datang dengan gangguan tadi yang kita sebutkan, halusinasi, delusi kan. So kita ada ubat untuk membantu gangguan tersebut supaya mereka lebih tenang, kurang agresif dan kurang irritable kita panggil. So those are antara treatment yang kita boleh bantu. That's why sangat penting you recognize ada sudah kenal simptom tu, nampak macam macam memenuhi simptom tu yang saya sebutkan tadi tu, cepat-cepat bawa jumpa doktor. Ya, cepat-cepatlah kamu orang. Dan selalunya kan dokter, kalau di Sabah lah pengalaman dokter kan, dari umur berapa tuh pesakit yang ada demensia yang datang untuk ambil rawatan? So kita punya age range lebih kurang macam worldwide punya age range juga, umur 50-an, then you start seeing them coming. Tapi masalah dengan area Sabah kan, sebab kesedaran kurang, so nampaknya kita punya community dia kurang yang bawa ke klinik untuk follow up, untuk check up. So that's why kita punya statistik nombor tu nampak macam sikit, tapi sebenarnya bukan sikit. Memang ada, cuma dia tak terbawa ke hospital. So dia punya number tu is not recorded. So so memang selalunya dalam 50-an lah. 50-an. Adakah yang lebih muda? Kalau bagi muda, yes. Tapi yang tu untuk jenis-jenis demensia yang kita panggil yang lebih rare, biasanya dia boleh datang dengan umur yang lebih awal. So yang macam Alzheimer, vascular, those yang dia akan datang lebih kurang 50-60 plus. 50-60 plus lah kan. Okay. So itu perkongsian daripada Dr. Isabella, berkenaan tentang apa yang kita perlu buat sebelum kita ambil rawatan. Jadi untuk cara mencegah demensia pula ni doktor, apa yang kita boleh buat? Okay, so normally kita akan galakkan aktiviti yang merangsang intelek, keeping your brains active and keeping your mind active. Contohnya aktiviti yang macam seperti membaca, mengira, suka main catur ke sudoku, anything like that keeps your brain active, your thinking. Those yang tu aktiviti yang sangat bagus untuk mencegah demensia. Selain daripada tu, yang sangat penting adalah untuk pastikan gula, kolesterol and your tekanan darah terkawal dengan tahap yang optimum, untuk mengelakkan stroke, untuk mengelakkan daripada masalah memory lah. Itu boleh mencegah demensia. Then number 3, very important juga adalah dari segi kita punya cara hidup. Make sure we are also physically active kan, selain daripada minda aktif, badan bukan aktif juga. Sebab semua yang bersenam ni semua boleh mencegahkan daripada demensia. Ya, inilah ini antara 3 perkara yang perlu kita buat. Mungkin lagi bagus kalau dari kita masih muda. Yes, dokter. betul. Ya, jadi itu perkongsian daripada dokter cara mencegah demensia. Dan sekiranya kamu orang mungkin ada sebarang pertanyaan kah, apa-apa yang ingin kamu kongsikan kah, maybe boleh juga sebenarnya tanya dokter. Dari kamu boleh, nanti akan dokter kongsikan lagi macam mana kita ingin sebarang pertanyaan, di mana kita boleh tanya dan sebagainya. Dan kita berlalu seketika, jangan pergi mana-mana. Kita layan dulu lagu yang akan menyusul sekejap lagi di Kopi Kopi FM. Kita juga begini. Halo, jangan lupa like Facebook page kami, type Kopi Kopi FM, tekan itu butang like. Masih lagi di sini bersama dengan kami di Mind to Heart. Kita ada Dr. Isabella di sini selaku pegawai perubatan UD 48 dengan topik pada hari ini demensia, dan bulan ini juga adalah bulan Alzheimer's and Brain Awareness Month. Dan tadi banyak sudah soalan yang Anira tanya kepada Dr. Isabella. Mungkin doktor bolehkah mungkin ada nasihat untuk penjaga ataupun ahli keluarga pesakit demensia yang doktor ingin kongsikan? So untuk kita yang berkhidmat di bawah Department Psychiatry, we also faham bukan senang nak jaga pesakit yang ada masalah demensia. So there are few tips yang selalu kita akan ajarkan kepada family. Number 1, yang paling penting, number 1, faktor keselamatan. Jikalau you ada family member yang ada masalah demensia, yang malam-malam tak tidur, dia suka merayau-rayau, jalan-jalan malam-malam kan, faktor keselamatan sangat penting. So you kena arrange keadaan perabot dalam rumah untuk mengelakkan daripada risiko
takut jatuh. Simpan benda tajam dekat tempat yang tak senang mau ambil. Okay, pastikan your house door tu lock. Okay, simpan kunci tu supaya taklah mereka merayau sampai ke tengah jalan, okay, ataupun keluar sampai hilang, tak dapat cari, okay. So those are faktor keselamatan very important, ha. Okay, yang kedua pula, we'll touch about dari segi we usually menggalakkan mereka untuk continue sebanyak mungkin aktiviti yang mereka boleh buat sebelum itu. Contohnya, jikalau mereka yang boleh buat cucuk tanam atau gardening, memang kita galakkan tu untuk continue. So, kalau untuk mama-mama yang mungkin tak dapat memasak lagi, kita ubah modify sikit dia punya aktiviti. Contohnya, kita boleh bagi mereka potong sayur ke, cuci sayur. Sebab walaupun nampak aktiviti macam simple, tapi sebenarnya dia memerlukan planning juga. Berapa helai tu nak guna, berapa helai sayur nak masak, those kind of thing. So planning tu akan we will actually help the brain to exercise the brain function. So tu akan membantu dari segi untuk mengelakkan daripada demensia tu menjadi teruk dengan laju lah. Okay. Then on top of that juga kita akan galakkan jikalau ada gathering dekat rumah, libatkanlah family yang ada demensia. Janganlah biar mereka terpinggir dekat seorang-seorang kat tepi tu, kesian. Ya, Okay. betul. Sebab you also know bila mereka ada demensia, mereka akan senang rasa sensitif sikit kan. So jikalau mereka not included, then you will have masalah, the depression semua tu. So include mereka sekali, ajarlah mereka bual-bual, borak-borak, that would be good. Okay. So selain dari itu, ialah jikalau kita perlu memberikan instruction kepada family members yang ada masalah demensia, arahan, keep it simple, keep it short. Senang mau faham, pendek-pendek, ringkas je. Sebab kalau kita bagi arahan tu 2-3 sekali dalam satu sentence, dia akan jadi blur. Macam tu. Betul. Okay. So selain dari itu, another tip yang very important. Kan tadi kita dah cakap untuk pesakit yang ada masalah demensia kan, so mereka akan senang keliru time, place and person kan. So kalau boleh kita letak kalender yang besar-besar, nombor besar tu dekat rumah. Okay, kalender. Dan tiap hari kita akan ingatkan hari ni berapa hari bulan, hari apa, bulan apa. So it will keep them macam more orientated. Okay. So selain dari itu, kita akan juga galakkan untuk jikalau mereka dah tak pandai tengok clock analog tu kan, jam analog, boleh sediakan jam digital yang besar sikit supaya mereka tahu masa juga. Dan kalau boleh tiap-tiap hari ingatkan mereka macam, okay, today hari ni kita dekat rumah siapa, dekat mana. Sebab kalau untuk yang family yang ada anak banyak kan, hari ni anak ni jaga, besok anak satu lagi jaga kan. So pesakit yang pindah-pindah rumah, dia akan cepat keliru. So kita akan try untuk orientate patient back. So tiap-tiap hari ingatkan dia orang hari ni dekat mana, macam tu. So itu akan bantu mereka untuk jadi kurang keliru. Okay. Then last kali paling pentingnya, jikalau boleh make sure they go for their follow up, pergi untuk lawatan selanjutnya, pergi jikalau mereka yang ada untuk follow up darah tinggi, kencing manis semua, mereka sendiri tidak pandai jaga ubat. Okay, dan tidak akan pandai ingat dia punya tarikh appointment. So ahli keluarga ataupun carer, sila tolonglah macam ingatkan mereka, bawa mereka ke klinik dan pastikan mereka makan ubat. Ya, apa yang doktor kongsikan tadi tu memang sebenarnya banyak betul dia challenging, sangat challenging lah kan, dan memerlukan orang bilang teamwork yang kuat lah, especially with the family, lagi the caretakers lagi lah kan. So hopefully kepada kamu orang di luar sana pun maybe saya pasti ada juga the ahli keluarga ataupun caretakers yang ada juga yang rasa mungkin down or maybe stress with all the cabaran semua kan. Mungkin apa yang doktor punya harapan lah untuk pesakit-pesakit demensia dan juga family-family yang sedang struggling juga untuk membantu dorang punya family yang ada penyakit demensia ni. Okay, so biasanya jikalau family yang stress, that's why we usually bila datang follow up, kita bukan saja tengok patient, kita akan ask family juga, are you okay? Sangat stress ke? Sebab kadang-kadang carer atau family sendiri pun boleh jadi depressed, atau mereka boleh jadi anxiety sebab pesakit macam tak okay dekat rumah, mereka makin agresif ke. So biasanya kita bukan saja follow up pesakit, kita akan tanya family mereka okay ke tidak. Jikalau perlu untuk family yang mungkin dia seorang saja jaga pesakit tu, okay, dah sangat stress dan memerlukan bantuan selanjutnya, kita boleh tu dari segi kita boleh rujuk kepada counselling, dan kita boleh juga recommend dia orang support group maksudnya untuk family yang lain juga yang ada pesakit demensia di rumah. So mereka akan form a support group kan, we will
will introduce them to that. And then jikalau memang dah very bad kan, mungkin kita boleh tolong dari segi bantuan ubat jikalau perlu. So because we understand it is not easy untuk jaga pesakit dia dementia, and what we want is to make sure nombor satu ialah family boleh handle juga untuk mengelakkan daripada semua orang hantar ke nursing home, kesian juga. Ya, kesian juga kan. Ya, they need their support juga kan, family support. Yes. Thank you so much doktor. Dan untuk yang terakhir sekali kan, maybe ada mungkin di luar sana yang mau tanya selanjutnya berkenaan tentang demensia kah, ataupun apa-apa selain daripada topik yang kita bincangkan, dan juga ada yang mau tahu apa yang di mana saya perlu pergi untuk merawat ini demensia untuk bawa family kah ataupun sesiapa saja. Okay, so usually kita akan inform keluarga jikalau you ada family member yang ada simptom. Nombor satu, boleh bawa ke mana-mana klinik kesihatan kerajaan. Okay, yang paling berdekatan dengan rumah. Okay, jumpa doktor tersebut, bawa your family member along yang ada masalah demensia tu. Mereka akan buat screening dulu, tanya soalan, pastikan ni betul-betul demensia ke tidak. So biasanya klinik kesihatan boleh buat, itulah first step. Okay, dan jikalau ada setengah yang sudah mungkin agresif dekat rumah dan makin nyanyuk, makin agresif, di rumah susah nak jaga kan, dah tak boleh, ada risiko mencederakan orang atau mencederakan diri, kamu boleh datang ke Hospital Mesra Bukit Padang juga, dan kita akan bagi jumpa doktor dan buat yang sepatutnya lah. Okay, tapi yang kalau tak begitu serius, boleh pergi klinik kesihatan dahulu, dan klinik kesihatan akan rujuk kepada kami ataupun akan rujuk ke bahagian neurology. Ya, begitu. Jadi kepada kamu orang semua, itulah perkongsian daripada Dr. Isabella berkenaan tentang topik pada hari ini, iaitu demensia, dan juga bulan ini adalah Alzheimer's and Brain Awareness. Jadi kepada kamu orang yang sedang mendengar, yang tidak sempat dengar dari kami punya sesi temu bual yang pertama, sampailah sekarang ini kan, kamu boleh dengar balik siaran ulangan pada hari Sabtu nanti, hari 6 ini. Okay guys, pada masa yang sama. So thank you once again Dr. Isabella. Thank you so much for your time. Dan kepada kamu orang semua di luar sana, saya harap perkongsian daripada Dr. Isabella pun dapat membuka kamu punya mata dan dapat lagi lebih pengetahuan tentang demensia ini, di mana kita tidak boleh orang bilang pandang rendah tentang demensia, di mana seperti mana apa yang dokter sudah kongsikan, statistik sebenarnya kita tahu lagi banyak mungkin kan, ya, undetected sebab tak bawa ke hospital. Ya, tidak bawa ke hospital. Jadi sekiranya kalau kamu rasa mungkin ada family kamu orang yang ada simptom-simptom tanda-tanda yang seperti mana dokter sudah kasih kongsikan, jangan kamu orang orang bilang rasa macam malu kah, segan kah untuk membawa. Lagi bagus prevention, lagi bagus daripada kita daripada cure, dan jangan ngasih biar lama-lama. Okay guys, dan apa-apa pun kita berseketika, jangan pergi mana-mana, kita dan terus stay di sini bersama dengan Kubik BFM. Kita juga baini. Kita juga baini. Tiada yang terkecuali.